Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Aqilah binti Muhammad Zulkifli. Nama matrik 054897. InsyaAllah saya akan membacakan halaman terjemahan yang saya dapat. Baiklah, fahaman Wahabi adalah penyambung fahaman Ibn Taymiyah Manhan lebih fanatik dan melampau. Guru-guru Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk bapa dan abangnya adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Muhammad bin Abdul Wahhab pada usia muda banyak membaca buku-buku Ibn Taymiyah, yang mana jarak masa wafatnya Ibn Taymiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah 478 tahun. Muhammad bin Abdul Wahhab melihat di Madinah amal-amal orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan syariat Islam, seterusnya mengeluarkan fatwa yang ganjil ketika di Basrah, tetapi ia dihalau dan dikeluarkan. Muhammad bin Saud membantu beliau dalam penyiaran fahaman-fahamannya dan memerlukan ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan fahaman yang keras, serta Muhammad bin Abdul Wahhab memerlukan seorang pemerintah untuk membantu menyiarkan fahamannya yang baru. Maka bersatulah antara fahaman agama dan juga raja. Fahaman Muhammad bin Abdul Wahhab tidak diterima di Basrah dan Ainiyah sehingga diusir, namun ia terus berkembang di kota Duriyah dalam kalangan orang-orang padang pasir dengan pertolongan Muhammad bin Saud, sehingga ia tersebar dan tidak dapat diabaikan oleh Turki dan penguasa Mekah. Fatwa-fatwa Wahabiyah yang pelik disebarkan di Mekah menyebabkan Syarif masuk, iaitu Syarif Mekah mengarahkan orang untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan fahaman Wahabi dan membunuhnya, dan sebahagian yang lain telah lari dan melaporkan berita berkenaan kepada Muhammad bin Saud. Baiklah, maka tercetuslah permusuhan antara golongan Wahabi di Najdi dengan penguasa-penguasa Mekah. Dalam perkara ini, Syarif Mas'ud membuat kesalahan kerana menangkap dan membunuh mereka, kerana firman Allah dalam Al-Quran bahawa barang siapa masuk Mekah adalah aman. Fatwa Wahabi banyak mengkafirkan orang-orang di Mekah kerana berdoa dengan menziarahi dan tawassul di depan makam Nabi, berdoa menghadap ke makam Nabi, memuji Nabi dengan membaca burdah, selawat dalailul khairat dan membaca kisah-kisah maulud berzanji. Sulaiman bin Abdul Wahhab, iaitu saudara Muhammad bin Abdul Wahhab, telah berdebat dengannya dalam isu kafir-mengkafir. Sulaiman mengatakan kepada adiknya itu menjadikan rukun Islam kepada 6 dengan menambah bahawa adiknya memfatwakan siapa yang mengikutnya adalah mukmin dan yang tidak mengikutimu adalah kafir. Sulaiman telah mengarang buku Asy-Syawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyyah yang tertulis fatwa-fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang pelik dan baru. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak bersetuju jika jawapan yang dijawab olehnya bertepatan dengan hadis Nabi. Kaum Wahabi telah menguasai Hijaz sebanyak 2 kali sampailah sekarang. Buku ini ditulis selepas 2 tahun Wahabi memasuki Mekah dan melihat sendiri pelaksanaan yang dilakukan oleh Wahabi di Mekah dan Madinah, seperti melarang dan mengkafirkan orang yang melakukan perkara-perkara baharu sama ada yang baik atau buruk, mengagungkan Nabi dengan berqasidah, melarang amalan tarikat, dan banyak lagi perkara yang tidak menyalahi syariat Islam dilarang keras melakukannya. Baiklah, iktikad kaum Wahabi yang bertentangan dengan iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Wahabi mengatakan bahawa berdoa dengan bertawassul adalah syirik, yang mana Wahabi memfatwakan berdoa dengan tawassul adalah syirik ataupun haram. Wahabi juga merupakan penerus kepada fatwa-fatwa Ibn Taymiyah. Yang kedua, Wahabi mengatakan istighosah adalah perkara yang syirik, yang mana mereka mengkafirkan dan mensyirikkan orang Islam yang berdoa kepada Allah menggunakan perantaraan malaikat, Nabi dan orang saleh. Menurut Wahabi, unsur kemusyrikan iaitu memanggil dan meminta kepada orang yang telah mati dan menjadikan Nabi sebagai perantaraan ia dengan Allah. Seterusnya, iktikad Aswaja, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang diketuai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak bersetuju dengan pandangan Wahabi yang mana berpendapat bahawa yang pertama, memanggil dan menghadapkan pembicaraan kepada orang mati dibolehkan kerana ia dilakukan oleh Nabi, sahabat dan umat Islam. Yang kedua, walaupun Nabi Muhammad telah wafat namun beliau hidup dalam kubur dan mendengar salam orang dan permintaannya sewaktu baginda hidup. Yang ketiga, tidak dilarang dalam agama meminta tolong selain dari Allah seperti meminta kepada makhluk, iaitu meminta kepada Nabi dan juga manusia. Yang pertama, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nisa'i dalam Sunan Nisa'i menceritakan mengenai kisah Nabi SAW yang berkata-kata di Telaga Badar serta memanggil orang yang telah meninggal dunia, iaitu orang kafir Quraisy
yang terlibat dalam perang Badar. Setelah ditanya oleh para sahabat, baginda berkata bahawa orang yang telah mati mendengar apa yang diucapkan baginda meskipun mereka tidak berkemampuan untuk menjawabnya. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari telah menyatakan bahawa setiap umat Islam yang mendirikan solat menyebut salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ianya membuktikan bahawa Nabi SAW hidup di dalam kubur dan kita boleh mengucapkan perkataan kepadanya. Dalil yang ketiga, kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru wal akhikum wasallu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Rawahu Abu Daud. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayat, baginda berhenti sejenak dan berkata kepada para sahabat, minta ampunkanlah saudaramu kerana ia sekarang sedang disoal. Hadis riwayat Abu Daud. Daripada dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahawa dibolehkan untuk memanggil dan berkata-kata kepada orang mati seperti mengucapkan Ya Rasulullah di hadapan makam Nabi atau tempat lain. Yang kedua, orang yang telah meninggal dunia dihidupkan kembali dalam kubur serta boleh mendengar kata-kata orang yang masih hidup, bahkan mendengar bunyi tapak kaki mereka di atas tanah perkuburan. Manakala golongan ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahawa para nabi hidup di dalam kubur, mendengar salam serta ucapan yang ditujukan kepada mereka. Dalil yang seterusnya, an Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusalluna. Rawahul Baihaqi. Maksudnya dari Anas bin Malik bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabi-nabi itu hidup di dalam kubur mereka dan mereka sembahyang. Hadis riwayat Baihaqi Zarqani. Seterusnya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis panjang yang menyatakan keadaan orang-orang di padang mahsyar yang berlumba-lumba beristighatsah memohon bantuan kepada para nabi agar dipercepatkan hari perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan pangkal kepada hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'un nasa yaumal qiyamati fayaqulun law istashfa'na ila rabbana hatta yurihana min makanina fayatuna Adam. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, berkata Rasulullah SAW, Tuhan menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Maka manusia itu berkata sesama mereka, kiranya kami meminta syafaat, meminta bantuan untuk menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan supaya kita mendapat kesenangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam dan lain-lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahawa manusia pada hari akhirat beristighatsah, yakni meminta bantuan kepada para nabi dari Nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW. Dan dalil yang terakhir iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini menyeru umat Islam agar saling tolong menolong antara satu sama lain dalam mengerjakan kebaikan. Daripada dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahawa boleh meminta pertolongan kepada orang yang telah mati kerana mereka berdoa dan sembahyang di dalam kubur. Boleh juga meminta pertolongan kepada sesama makhluk sekiranya memerlukan. Dan yang terakhir, syirik dan kafir itu hanya sekiranya seseorang itu menyembah makhluk atau beriktikad bahawa sesuatu makhluk itu adalah Tuhan atau mempunyai kuasa menciptakan seperti Allah. Inilah i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang jelas bertentangan dengan i'tikad Ibn Taymiyah dan Wahabi yang bertindak mensyirikkan dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang beristighatsah. Seterusnya, haram ziarah kubur. Golongan Wahabi bertindak mengharamkan amalan menziarahi kubur serta menganggap perjalanan untuk melakukannya termasuk dalam maksiat yang wajib dilarang. Manakala ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahawa perjalanan untuk menziarahi kubur Nabi adalah dituntut dalam syariat Islam. Bukan itu saja, Wahabi juga mengatakan tidak dibenarkan mengqasar atau menjamak solat dalam perjalanan untuk menziarahi kubur kerana ianya termasuk dalam maksiat. Namun fatwa ini tidak lagi diikuti, malah ramai daripadanya yang menziarahi makam Nabi di Madinah pada setiap tahun. Golongan Wahabi juga sedar sekiranya menziarahi Madinah dilarang, maka seluruh dunia akan membantahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Syahida binti Muhammad Zaidi, Matrik Perselingkuhan Mesti Kosong. Seterusnya saya akan sambung kepada iktikad kaum Wahabi yang bertentangan dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, pembinaan kubur di atas kubur adalah diharamkan oleh kaum Wahabi
Berbeza pula dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang membenarkan perbuatan tersebut untuk memudahkan mereka yang datang menziarahi kubur Nabi. Yang kedua, haram dan syirik dalam perbuatan menghisap rokok bagi kaum Wahabi, manakala pandangan Ahlussunnah wal Jamaah pula hukumnya adalah harus selagi tidak memberi kemudaratan kepada diri dan anggota badan. Yang ketiga, peruntuhan kubah Maulid Nabi dilakukan oleh kaum Wahabi kerana mereka menganggap perbuatan tersebut adalah syirik kerana seolah-olah menyembah tempat itu. Manakala pandangan Ahlussunnah wal Jamaah pula dibolehkan atau lebih baik diadakan supaya diketahui umum tempat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, iktikad kaum Wahabi yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah berkenaan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Di mana kaum Wahabi melarang orang untuk mempelajari sifat 20 yang ada dalam pengajian tersebut. Berbeza pula pada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang menuntut dalam mempelajari kedua ilmu tersebut. Seterusnya ialah secara ringkas pahaman Bahiyah. Pahaman Bahiyah ini muncul dari kalangan kaum Syiah Imamiyah di Iran. Pemimpin Syiah ialah Mirza Ali Muhammad yang telah meninggal dunia pada tahun 1853 Masihi. Beliau telah menggelarkan dirinya Al-Bab kerana mendakwa dirinya sebagai pintu bagi kaum Syiah untuk berhubung dengan iman yang lenyap yang didakwa akan keluar pada akhir zaman. Perkataan Al-Bab diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu Ana Madinatul Ilmi wa ala babuha, yang bermaksud akulah kota ilmu dan Ali pintunya. Menurut pahaman Syiah, gelaran pintu itu diberikan kepada Ali. Kemudian Mirza Ali Muhammad telah mendakwakan dirinya Al-Bab kerana kelahirannya di Syiraz, Persia, dan pengajarannya dinamai Babiyah. Beliau juga didakwa sebagai Imam Mahdi yang ditunggu oleh kaum Syiah dan khalifah dari Musa, Isa dan Muhammad SAW. Beliau menyeru manusia untuk memeluk agama internasional. Setelah itu, Mirza Ali Muhammad ditangkap dan dihukum mati oleh Shah di Tibris kerana fatwa yang dikeluarkan olehnya di Iraq pada tahun 1853 Masihi. Selepas itu, semua murid dan penganut Mirza Ali Muhammad telah berpecah ke sesuatu tempat. Semua muridnya yang berpecah telah meneruskan pahaman Mirza Ali Muhammad di tempat mereka tinggal. Walaupun mereka berpisah dan duduk berjauhan, tetapi pengajiannya sampai ke negara Palestin dan Turki yang dipanggil Mazhab Babiyah. Terdapat seorang penganut pahaman Babiyah yang bernama Mirza Hussein Ali Bahudiyah di Akka, Palestin yang lahir pada 1817 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1892 Masihi. Beliau telah mendakwa dirinya sebagai wakil dari Mirza Ali Muhammad Al-Bab. Beliau juga telah mengembangkan ajarannya hingga akhir hayatnya di Akka. Bahkan beliau menyebarkan pelajaran Al-Bab dan telah menukarkan nama mazhabnya dengan nama Bahiyah. Digelarkan kepada dirinya yang bernama Baha'u'llah. Setelah lama beliau berkhidmat dalam menyebarkan ajaran tersebut, kemudian beliau telah kembali ke rahmatullah. Anaknya Abdul Baha merupakan pewaris kepada pahaman Bahiyah ibunya dan pahaman tersebut dikembangkan ke Eropah dan Amerika sehingga sekarang. Pahaman Bahiyah tersebut telah aktif di persada dunia di peringkat antarabangsa. Seterusnya ialah iktikad Bahiyah yang bertentangan dengan iktikad kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, usaha menyatukan agama di antara agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Kerana mereka percaya agama itu datang daripada Allah SWT. Mereka berpendapat bahawa dengan menyatukan agama ini adalah suatu perkara yang sangat baik. Dengan jalan ini dapat menghindari dari berlakunya permusuhan dan peperangan. Malahan, pahaman ini membawa kepada kekeliruan dan kesesatan kepada masyarakat Islam. Tambah lagi, jika dipraktikkan amalan ini, ia dapat menjerumuskan atau merosakkan hubungan di antara ketiga agama tersebut. Di dalam Al-Quran, banyak disebutkan mengenai agama Yahudi, Nasrani dan Islam, tetapi tidak dianjurkan untuk disatukan. Sekiranya ada orang Yahudi atau Nasrani yang tidak memeluk Islam, maka diharuskan untuk mengatakan kepada mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Lakum dinukum waliyadin, yang bermaksud bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Seterusnya adalah fahaman serba Tuhan. Dalam kitab kaum Bahiyah yang bernama Al-Bayan, disebutkan bahawa yang sebenarnya hai makhluk saya bahawasanya engkau adalah aku. Jadi dalam ucapan ni, kaum Bahiyah ni menunjukkan dia menganut fahaman wahdatul wujud, iaitu persatuan antara makhluk dan Tuhan. Yang ketiga adalah Rasul manifestasi daripada Tuhan. Jadi kaum ini beriktikad bahawa Rasulullah adalah perwujudan atau penjelmaan daripada Tuhan.
Dan Mirza Ali Muhammad serta Khalifah Mirza Hussein Ali ni mengatakan bahawa dia ni lebih sempurna daripada Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, fahaman ini juga sangat bercanggah dengan Islam. Sebab apa? Sebab dia mengaku ada lagi Tuhan selain Allah SWT. Sedangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 73, Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahawa Tuhan ialah ketiga daripada tiga. Sedangkan Allah SWT ini adalah bersifat esa, iaitu tunggal. Tiada dua dan tiada tiga. Manakala Rasul ialah seorang manusia yang diangkat menjadi Rasulnya. Jadi, terbukti bahawa fahaman ini merupakan fahaman yang bercanggah dengan Islam. Yang keempat adalah jihad itu haram. Kaum bahaya mengharamkan perang dengan senjata, walaupun perang itu untuk mempertahankan diri dan agama mereka sahaja. Jadi mereka ni hanya menganjurkan jihad dengan lisan sahaja. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini menyeru untuk kita berperang. Andainya ada yang menggugat kesejahteraan Islam, ada yang diseksa ataupun dijajah daripada kampung halamannya sendiri, dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 bermaksud, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Jadi berperang dengan senjata untuk mempertahankan diri adalah wajib menurut iktikad kaum Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir adalah hampir serupa dengan iktikad Syiah. Banyak fatwa dan ajaran kaum bahaya ni serupa dengan pengajian Syiah. Sebab pada mulanya ni berasal daripada Syiah di Iran. Jadi kita sebagai umat Islam ni haruslah peka dan hati-hati dengan perkembangan fahaman ini. Sebab pada sekarang ni dia tersebar melalui orang-orang yang intelektual, orang-orang yang bijak pandai. Seterusnya adalah secara ringkas faham Ahmadiyah. Mereka merupakan daripada golongan Qadian India, iaitu golongan Ahmadiyah, dan diketuai oleh Mirza Ghulam Ahmad. Beliau ni dilahirkan di Qadian pada tahun 1836 Masihi dan meninggal pada tahun 1908 Masihi. Ketika beliau berumur 54 tahun, beliau mendakwakan dirinya adalah sebagai Nabi dan juga sebagai Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab beliau ni sangat taksub dengan Syiah Ismailiyah. Dan yang mereka percaya bahawa akan ada pada satu zaman Imam Mahdi yang adil, yang bawa keadilan untuk seluruh dunia. Beliau juga bukan sahaja ditentang oleh kaum Ahli Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, tetapi juga oleh ulama-ulama Syiah yang berada di Pakistan, Iran dan Yaman. Akhirnya, beliau sendiri yang melawang kaum Syiah ni dengan mengejek-ejek mereka dalam buku-buku mereka. Seterusnya adalah ulama-ulama di seluruh India mengeluarkan fatwa bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni tidak lagi berada dalam golongan umat Islam sebab dia sendiri yang mengaku dia ni sebagai Nabi. Jadi pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini dihukumkan kafir oleh umat Islam serata dunia. Jadi dia ni diseru untuk bertaubat dan mengucap balik 2 kalimah syahadah. Kalau di Malaysia ni, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor pun mengeluarkan enakmen, iaitu memutuskan bahawa ajaran Qadiani atau faham Ahmadiyah ni merupakan satu ajaran yang menyalahi ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya terdapat 3 orang ulama yang menolak faham Ahmadiyah di India. Yang pertama, Maulana Muhammad Anwarullah Khan. Yang kedua, Maulana Abdul Hasan Ghulam Mustafa. Yang ketiga, Maulana Azizur Rahman. Seterusnya kita pergi kepada i'tikad kaum Ahmadiyah yang bertentangan dengan kaum Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka ini mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul. Buktinya dalam buku Izzatul Awham muka surat 673, ia berkata bahawa sayalah yang dikhabarkan Tuhan dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah As-Saff. Di mana dalam surah As-Saff itu disebut bahawa akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Tetapi yang ditafsir oleh Mirza Ghulam Ahmad ni bahawa nama Ahmad yang ada dalam surah As-Saff tu adalah nama mereka. Sedangkan dalam sebuah hadis menunjukkan ada beberapa nama lain bagi Nabi Muhammad, iaitu Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa terdapat nama lain bagi Nabi selain Muhammad. Gelaranglah nama sampingan. Wallahu a'lam.
Seterusnya ialah kita pergi kepada dakwaan Mirza Ghulam yang dinyatakan dalam bukunya Haqiqatul Wahyu, iaitu Inni Rasulullahi ilaikum jami'ah, yang bermaksud dengan ucapan ini teranglah bahawa beliau telah mendakwa dirinya Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan ini juga ditentang keras oleh kaum Ahli Sunnah wal Jamaah kerana ia bertentangan dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana menurut iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu tidak ada lagi Nabi atau Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang ada hanyalah khalifah, ulama-ulama dan sebagainya. Selain itu, kita dapat lihat kepercayaan Syiah yang menjadikan Sayyidina Ali atau imam-imam mereka sebagai Nabi juga ditentang oleh keras oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana diterangkan dengan jelas dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40 bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan khataman nabiyyin, iaitu penutup segala kenabian. Yang kedua ialah bagi mereka yang mendakwa dirinya sebagai Nabi SAW selepas Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut layak digelar sebagai pembohong. Kerana telah jelas bahawa hadis yang datang dengan menjelaskan bahawa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini haruslah ditolak dan ditentang sekerasnya. Dakwaan yang kedua pula ialah Mirza Ghulam juga mendakwa dirinya sebagai Isa Al-Masih. Menurut iktikad aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang sebenar melalui khabar yang mutawatir ialah bahawa Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa ke langit sebelum hendak disalib dan Nabi Isa ditukar kepada orang yang sama dengannya. Bahkan Nabi Isa AS akan turun ke dunia pada akhir zaman. Selain mendakwa dirinya sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga mendakwa dirinya sebagai Isa Al-Masih. Jadi di sini Ahli Sunnah wal Jamaah telah mengkritik pengakuan yang dilakukan oleh Mirza Ghulam dengan mendatangkan hujah bahawa segala pelaksanaan tugas Nabi Isa AS yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tidak terdapat pada Mirza Ghulam. Manakala dakwaan yang ketiga pula, Mirza Ghulam telah mendakwa bahawa anak dan khalifahnya mendapat wahyu. Dakwaan mengenai penerimaan wahyu dari Tuhan ini bukan sahaja dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad, malah ia juga dilakukan oleh anak dan khalifahnya, iaitu Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad Khalifatul Masih. Dakwaan beliau berkenaan dengan penerimaan wahyu itu telah ditulis oleh beliau dalam bukunya yang bertajuk Pengantar untuk Mempelajari Al-Quran. Merupakan suatu dakwaan yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Malah Al-Quran dan hadis telah menyatakan bahawa Rasulullah merupakan utusan yang terakhir. Seterusnya ialah kita pergi kepada dakwaan yang keempat, iaitu berkenaan dengan penyempurnaan syariat Islam. Kesesatan Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore telah dibongkarkan dalam majalah Universiti Al-Azhar Kahirah yang mana ia diterbitkan pada tanggal 1 Februari 1957. Antara kesesatan kaum Ahmadiyah ialah beriktikad bahawa Mirza Ghulam ni utusan Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Yang kedua ialah menyamakan Rasulullah SAW seperti hilal manakala beliau seperti badar. Manakala seterusnya ialah berkaitan dengan penyempurnaan syariat Islam pula, beliau telah datangkan 3 fatwa, iaitu yang pertama jihad tanpa senjata, yang kedua mengharamkan penentangan terhadap pemerintahan Inggeris di India, dan yang terakhir ialah menyokong British menentang pemberontakan orang-orang Islam. Seterusnya ialah kita masuk kepada hujah ataupun iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap fatwa syariat Islam Mirza Ghulam ini. Yang pertama, fatwa sedemikian telah ditentang keras oleh Ahli Sunnah wal Jamaah kerana terdapat penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW dalam fatwa tersebut. Beliau menganggap, yang kedua ialah beliau menganggap Islam belum sempurna dan Nabi Muhammad lebih rendah. Jadi hujah ataupun iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah ni mengatakan bahawa anggapan ini sangat bercanggah dengan beliau kerana menurut kepercayaan Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad merupakan Sayyidul Khaliq, iaitu penghulu sekalian makhluk. Malah agama Islam telah cukup sempurna, tidak perlu untuk ditambah atau disempurnakan lagi, kerana Islam telah pun disempurnakan pada 10 tahun Hijrah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Seterusnya ialah kita pergi kepada dakwaan Mirza Ghulam yang mengatakan bahawa beliau lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar dan Nabi-Nabi. Pernyataan Mirza Ghulam dalam bukunya iaitu Ana afdalu min Abi Bakar bal afdalu minal anbiya, yang bermaksud saya lebih mulia daripada Abu Bakar dan daripada Nabi-Nabi. Seterusnya ialah kita pergi kepada hujah atau i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah.
Okey, yang pertama dakwaan yang ini merupakan dakwaan yang tidak diterima oleh ahli sunnah wal jamaah dan dakwaan yang tidak mengandungi bukti daripada Al-Quran. Kerana nama beliau tidak terdapat dalam deretan-deretan rasul-rasul dan juga nabi-nabi. Dan yang seterusnya ialah bermimpi jadi Tuhan, iaitu kenyataan beliau yang ditulis di dalam buku Ayinah Kamalat Islam. Beliau mengaku bahawa beliau telah bermimpi dengan mendapat wahyu daripada Tuhan bahawa dialah yang menjadi Tuhan sekalian alam. Dan yang terakhir ialah dakwaan beliau yang mengatakan bahawa beliau mencintai Inggeris sepenuh hati. Yang pertama dalam bukunya Al-Huda yang mengatakan bahawa beliau terlalu menyanjungi kerajaan Inggeris. Yang kedua ialah pengaruh yang kuat datang daripada Inggeris. Dan yang ketiga, Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa beliau merupakan pengkhianat kepada agama dan tanahnya. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nabi Fadila Minti Syamsuddin. Nama Metrik 00171. InsyaAllah pada ketika ini saya akan menerangkan rumusan bagi kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah pada muka surat 338 hingga 346. Berdasarkan 9 muka surat ini, saya ingin buat dua bahagian, iaitu pertama sekali pengarang membuat jadual perbezaan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan kumpulan yang lain dan pesanan pengarang. Okey, sebelum saya masuk perbezaan yang dibuat oleh pengarang perbezaan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan kumpulan lain, saya ingin menyatakan bahawa berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah suatu pilihan. Sebaliknya, ia suatu kewajipan sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syarak. Dan sebagaimana kita ketahui bahawa prinsip-prinsip ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitu berpegang dan bersumberkan Al-Quran dan hadis, berpegang pada prinsip salafus soleh, dan apa-apa masalah kembali kepada sumber iaitu Al-Quran dan hadis. Dan golongan ini tidak mudah mengkafirkan, membid'ahkan atau mensyirikkan atau mencelakan golongan yang tidak bersefahaman dengannya, dan tidak mudah menghukum kecuali dengan bukti yang sahih. Dan Al-Quran dan tafsirnya, Al-Quran bermushafkan Utsmani, tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi dan atau tafsir At-Tabari dan sebagainya. Dan hadis dan syarahnya berpegang juga atau berpandu ke pengarang Ahlussunnah wal Jamaah iaitu Sahih Bukhari atau Fathul Bari. Seterusnya perbezaan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah yang lain, kumpulan yang lain. Pengarang menyatakan 12 firqah. Pertama sekali adalah Syiah. Sebagaimana kita ketahui bahawa Syiah mengagungkan Sayyidina Ali, dan mereka di antara 4 khalifah sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada 4 khalifah iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan kumpulan Syiah hanya mengagungkan Sayyidina Ali dan menganggap 3 khalifah yang lain adalah terkutuk. Selain itu, dari segi iman, mereka berimankan imam mereka, sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah iman kita ada rukun 6. Dan dari segi Ahlul Bait, mereka menganggap Ahlul Bait mereka adalah Sayyidina Ali dan keluarganya, sedangkan kita Ahlul Bait fahaman yang sebenar adalah keluarga baginda, harta isteri baginda. Seterusnya dari fahaman wahdatul wujud, sebertuhan, taqiyah, raja'ah, dan mazhab mereka adalah mazhab Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Uthman. Dan wahdatul wujud adalah mereka berpegang pada fahaman wahdatul wujud yang salah. Okay, seterusnya adalah kumpulan Khawarij, di mana golongan ini sesiapa yang membantah auto kafir serta halal darahnya yang tidak berkesefahaman dengan Khawarij. Seterusnya adalah ibadat. Bagi mereka ibadat adalah rukun iman, berbeza dengan kita. Seterusnya adalah mereka menganggap semua dosa adalah dosa besar, tiada dosa kecil bagi mereka. Dan yang keempat adalah anak orang kafir yang kecil, bagi mereka jika mati auto masuk neraka. Sedangkan kita minoriti pendapat mengatakan bahawa anak kecil yang kafir yang belum balik masuk syurga. Seterusnya golongan Murji'ah adalah golongan yang bagi mereka iman kenal Tuhan dan Rasul sahaja. Sedangkan kita ada 6 rukun iman kan, tapi mereka kenal Tuhan dan Rasul sahaja, dan jika diorang buat dosa tak ada kesan apa-apa pun.
Itu adalah golongan Murji'ah. Golongan yang keempat adalah golongan Mu'tazilah, di mana mereka mengutamakan akal berbanding Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kita mengutamakan Al-Quran dan Sunnah ketiga bawah akal. Dan bagi mereka tiada syafaat, mizan, timbang amalan, sifaan kubur, arasy dan kursi. Dan bagi mereka ada tempat manzilah baina manzilataini, di antara syurga dan neraka. Golongan yang kelima, pengarang menyatakan qadariyah, manusia menjadikan perbuatannya. Dan ada perumpamaan janganlah jadi perumpamaan Majusi. Okey, penjelasannya baca sendiri. Cari sendiri. Majusi je bagi saya untuk qadariyah. Golongan yang keenam adalah Jabariyah, yang ke bawah dia. Jadi ikhtiar dari manusia semuanya dari Tuhan, ibarat bulu kambing yang tercabut daripadanya dan mengikut angin. Dan bagi golongan Jabariyah ini juga, iman hanya di hati sahaja, sedangkan kita iman di hati diakui dan diikrar dengan lisan. Golongan yang ketujuh Najariyah, iaitu mereka menganggap Tuhan tiada sifat dan tidak boleh dilihat, sedangkan kita Tuhan mempunyai sifat dan boleh dilihat oleh para nabi kita. Dan seterusnya mukmin buat dosa auto neraka, sedangkan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, bila buat dosa kita boleh bertaubat, bukan auto neraka. Yang ke-8 adalah kaum musyabbihah, di mana hakikat Tuhan menyerupai hakikat manusia seperti bermuka, bertangan, bersila dan bertubuh. Seterusnya golongan yang ke-9 adalah Ibnu Taimiyah, iaitu turunnya duduknya Tuhan serupa dengan Ibnu Taimiyah. Dan bagi mereka doa bertawasul syirik, tarikat sufi bid'ah yang haram. Golongan yang ke-10 bawahnya Wahabi, iaitu bagi mereka doa bertawasul adalah syirik, maksiat bagi perjalanan yang bermaksud ziarah. Mereka bagi perjalanan yang bermaksud ziarah tu bagi mereka adalah maksiat. Adalah fahaman yang bertentangan dengan fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Dan ketiga adalah haram kubah di atas kubur dan menghisap rokok. Yang seterusnya adalah golongan Bahaiyah, di mana mereka mensatukan tiga agama, iaitu agama Islam, Yahudi dan Nasrani, disatukan kerana mereka kata semuanya asal daripada satu Tuhan, daripada Tuhan. Dan mereka menganggap Rasulullah SAW manusia biasa. Rasulullah SAW itu manifestasi Tuhan, bukan manusia biasa. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa. Golongan yang ke-12 adalah Ahmadiyah, di mana golongan ini dipelopori oleh Mirza Ghulam, iaitu dianggap Nabi terakhir dan Isa Al-Masih. Sedangkan dan dia dianggap menyempurnakan syariat Islam, sedangkan kita Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad dan disempurnakan oleh baginda. Islam tu telah disempurna oleh baginda, bukan Mirza Ghulam ni. Itu adalah golongan berfahaman Ahmadiyah. Seterusnya, adakah mempelajari Islam tidak cukup? Kenapa perlu faham ahli sunnah wal jamaah? Kerana pengarang menyatakan perlu, kerana kalian kurang membaca dan memahami. Bahkan banyak ulama sunni yang mengarang mengenai ini, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan pengarang juga menyatakan berbagai kitab yang ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau firstly mencadangkan kita memahami dan mendalami bahasa Arab dengan fahaman yang betul. Dan beliau menyenaraikan berbagai jenis kitab Arab, iaitu Ummul Barahin, Ihya Ulumuddin, Arba'in fi Usuluddin dan sebagainya. Jadi marilah kita mempelajari dan memahami ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan fahaman yang betul dan berguru dengan yang betul. Sekian, wallahu ta'ala a'lam.